Alright guys, welcome back to Kita United. Okay, thank you for your support sebab kita sekarang dah mencecah lebih kurang 1,600 subscribers. Dan aku hari ni nak share dengan korang mengenai 7 midfielders yang Man United pernah beli tapi tak pernah perform. Okay, ini adalah antara 7 antara midfielders yang pernah dibeli daripada zaman Alex Ferguson dulu yang aku akan kumpulkan kepada korang. Sebab apa? Sekarang ni Man United kan kita perlukan midfielder, tapi tak ada apa-apa berita yang menarik lagi untuk aku share dengan korang. Amrabat pun tak tahu apa cerita. Van de Beek pun tak tahu apa cerita, nak keluar ke tak nak keluar. Jadi aku decide untuk share dengan korang mengenai sejarah pembelian midfielder Man United tapi mereka yang tak menjadi sepanjang berada di Manchester United. Okay, sebelum kita mula, aku nak jemput korang untuk join Telegram Kita United. Link dia ada dalam description box. Kat situ kita akan share macam-macam cerita, berita-berita semasa mengenai Man United. So kat situ korang bolehlah join dengan community Kita United yang rata-ratanya berada daripada seluruh Malaysia. Mungkin ada yang datang daripada Borneo, ada yang daripada utara, ada yang daripada selatan, ada yang dekat KL sendiri. So bolehlah ramai-ramai kat situ dan kita boleh bertukar-tukar pendapat mengenai apa yang terjadi dekat Man United sekarang. Okay, so let's get to it. Okay, hari ni aku decide nak share dengan korang mengenai 7 midfielders yang pernah masuk Man United tapi tak menjadi. So sekarang berada di nombor 7, kita ada Si Ula. Cuba korang teka siapa Si Ula ni. Okay, Si Ula ni ataupun dikenali sebagai Angel Di Maria. Okay, kita beli Angel Di Maria daripada Real Madrid dengan harga 59.7 juta pada 2014. Angel Di Maria ni dibeli semasa zaman Louis van Gaal, dan ketika itu Angel Di Maria baru saja memenangi Champions League bersama Real Madrid dan merupakan man of the match untuk final game tersebut. Waktu tu Angel Di Maria punya hype gila-gila punya sebab kita tahu dia punya level of performance, kita tahu dia player macam mana, memang superstar. Okay, dan dia bersejarah dekat Real Madrid pun sangat-sangat baik. Jadi kita waktu tu mendapat seorang superstar. Jarang kita dapat beli superstar. Okay, last time yang betul-betul kita beli superstar pun bagi aku adalah Van Persie. Jadi pada waktu tu kita beli Angel Di Maria dan kita beri dia jersey nombor 7. Yang semua tahu rata-rata pemain-pemain yang masuk Man United pakai jersey nombor 7 ni akan flop. Jadi Angel Di Maria pun menjadi mangsa dia juga. Okay, jadi sepanjang dia berada di Man United, iaitu selama satu season je, dia actually tak dapat nak adapt dengan life dekat Manchester. Ada beberapa insiden yang tak diingini terjadi dekat dia dengan keluarga dia, seperti rumah dia pernah dipecah masuk dan menyebabkan berlaku kegusaran di kalangan family dia untuk tinggal di Manchester. Dan wife dia pula ada buat statement mengenai life dekat Manchester, dan itu menjadikan antara faktor-faktor yang dia meninggalkan Manchester setahun kemudian untuk Paris Saint-Germain. Waktu tu kita tahu Man United kita tengah fasa rebuild selepas kejatuhan pada era David Moyes, dan Angel Di Maria masa baru-baru masuk tu dia memberikan harapan. Ada beberapa gol dia yang memang orang kata meningkatkan lagi semangat fans Man United. Tapi alangkah malang dia, panas tidak sepanjang hari tapi hujan di tengah hari. Okay, so Angel Di Maria terpaksa dilepaskan ke Paris Saint-Germain dengan harga lebih kurang 47 juta pound, lebih kurang macam tu. Dan selepas itu dia perform lah dekat Paris Saint-Germain. Okay, dan itu adalah sejarah Angel Di Maria yang tak berapa menjadi sejarah dekat Man United. Okey, itu nombor 7. Yang keenam kita ada Memphis Depay yang kita beli daripada PSV dengan harga 25 juta pada 2015. Okey, selepas kita keluarkan Angel Di Maria ni, kita beli pula si Memphis Depay, masih juga di bawah era Louis van Gaal. Aku ingat lagi waktu tu first season Louis van Gaal berjaya kembalikan Man United ke Champions League, dan second season memasukkan Memphis Depay dan sekali lagi memberikan jersey keramat nombor 7 dekat Memphis. Okey, memang betul-betul berat jersey ni. Memang betul-betul berat. Memphis yang sebelum tu dekat PSV memang perform gila, dan waktu tu juga dia juga adalah antara player-player muda yang mempunyai potensi tinggi untuk perform. Dan kita macam biasalah pada zaman Alex Ferguson semua, kita rajin beli player-player muda untuk kita groom. Okay, macam Cristiano Ronaldo,
Alex Ferguson beli dia pada umur 18 tahun, bagi dia nombor 7, pom, dia meletup. Dan benda yang sama kita harapkan dekat Memphis. Tapi itulah, memang tak berapa nak menjadi, dan 2 tahun lepas tu dia dijual kepada Lyon. Dan ketika ini adalah ketika era Jose Mourinho. Harga yang kita jual pula adalah sekitar 15 juta pound. Harganya menurun sekitar 10 juta pound dalam masa 2 tahun. Dan pada waktu itu juga, kita ada buyback clause ataupun klausa untuk membeli semula. Tapi klausa ini tak pernah digunakan selepas itu. Itulah dia, Memphis Depay. Player muda yang ada satu masa tu dia katakan waktu tu dia terlalu overconfident dan dia tidak mempunyai attitude ataupun kematangan untuk menjadi seorang player Man United. Sebab kita tahu, kau jadi player Man United, kau tak boleh ambil ringan, kau tak boleh belagak star, baik tak payah. Alright, so itu dah Memphis Depay. Masuk selama 2 tahun dan kemudian itu dia belah kepada Lyon dan masuk kepada Barca. Alright, dan yang kelima, kita kembali ke zaman Alex Ferguson. Alex Ferguson ada beli seorang pemain Cameroon untuk menggantikan Roy Keane pada ketika itu. Roy Keane pada ketika itu mengalami satu kecederaan dan Alex Ferguson membawa pemain ini. Korang tahu tak siapa pemain ni? Yang kelima jatuh kepada Eric Djemba-Djemba. Seorang pemain Cameroon. Waktu dia masuk kepada Man United, Roy Keane ketika itu injured. Dia masuk Man United apabila Alex Ferguson membeli dia dengan nilai 3.5 juta daripada Nantes. Walaupun kita tengok nilai waktu tu 3.5 juta adalah nilai yang kecil, tapi apa yang dilihat oleh Ferguson terhadap Eric Djemba-Djemba ini adalah satu pemain yang berpotensi untuk menjadi long term replacement kepada Roy Keane. Sebab kita tahu pada 2003 Roy Keane pun dah mula tua dan dia adalah satu harapan besar untuk Ferguson mendapatkan seorang yang boleh jadi prodigy kepada Roy Keane. Tapi malangnya, selepas 3 game Eric Djemba-Djemba start pada musim tersebut, Roy Keane dah elok dan kita tahulah Roy Keane punya influence macam mana. Selepas daripada itu, Roy Keane terus dapat cement balik dia punya kedudukan dekat dalam first team dan Eric Djemba-Djemba mengalami satu kesukaran. Memang susah untuk break into the first team sebab waktu tu ada ramai gila player-player Man United yang memang dah perform, yang memang dah seal dorang punya tempat. Jadi Djemba-Djemba tidak mempunyai orang kata ketahanan mental untuk fight pemain-pemain yang ada pada ketika itu. So selepas itu dia dijual kepada Aston Villa dengan harga yang lebih rendah dan dekat Aston Villa pun dia pun tak perform dan selepas 2 tahun kemudian dia pun dirilis oleh Aston Villa. Rilis secara free transfer dan memang tidak memberi impact apa-apa sangat sepanjang dia berada di dalam England. Walaupun ada beberapa medal yang dia menang, tapi secara keseluruhan dia tak perform lah. Dia tak memberi apa-apa impact sangat. Dan selepas dia meninggalkan England, dia ada menyertai klub daripada Qatar, dia ada menyertai klub daripada Denmark, Israel, Serbia, India dan juga Indonesia. Dia pernah berada dekat negara jiran kita, guys. Eric Djemba-Djemba pernah main kat sana. Itu pun tak lama dan akhirnya dia kembali semula ke Perancis sebelum dia menghabiskan kerjaya dia dekat situ. Alright, itu adalah Eric Djemba-Djemba di tempat kelima. Dan yang tempat keempat, seorang lagi pemain yang dibeli oleh Alex Ferguson. Pemain ini adalah pemain yang sedikit unik bagi aku. Kleberson nama dia. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Kleberson adalah seorang pemain Brazil yang dibeli oleh Man United selepas World Cup 2002. Ferguson waktu tu dia dah scout Kleberson sejak World Cup lagi ataupun sejak sebelum World Cup lagi dia dah scout dan ada beberapa klub di Eropah juga berminat untuk dapatkan Kleberson seperti Real Madrid, Barca. Tapi Kleberson dia tak mahu berpindah daripada Brazil. Sebab apa? Ini memang alasan yang cukup orang kata romantik lah. Kleberson waktu tu pada umur 22 tahun ketika dia diriki oleh Real Madrid, Barca, Man United. Dia kata dia tak nak berpindah keluar daripada Brazil sebab dia nak mengahwini isteri dia yang sekarang ni yang ketika itu berumur 15 tahun. Jadi dia nak tunggu wife dia masuk umur 16 tahun supaya dia boleh nikah dengan wife dia dan barulah dia bawa wife dia berpindah keluar ke Europe. So pada 2003 dia dapat selesaikan urusan perkahwinan dia dekat Brazil dan Man United membuat tawaran sebanyak 6.5 juta daripada Atletico Paranaense untuk mendapatkan Kleberson. Dan sepanjang berada dekat Man United seperti juga Eric Djemba-Djemba,
Kleberson mengalami beberapa kecederaan dan menyebabkan dia sukar untuk tembus Man United punya barisan midfield. Dan selepas itu 2005, 2 tahun saja ketika berada di Man United, dia berpindah ke Besiktas pada harga 2.95 juta euro, dan selepas itu dia pun juga dikeluarkan daripada Besiktas secara percuma. So itulah dia cerita mengenai Kleberson di tempat yang keempat. Okey, yang ketiga, kita kembali kepada era selepas Alex Ferguson. Kita ada Alexis Sanchez, seorang lagi pemain yang kita berikan nombor 7 yang kita dapatkan daripada Arsenal, hasil daripada pertukaran bersama dengan Henrik Mkhitaryan. Okey, kita dapatkan Alexis Sanchez ni daripada Arsenal, yang ketika dia berada di Arsenal, dia perform gila, antara player yang disayangi oleh fan-fan Arsenal dekat sana. Tapi seperti pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya, pemain yang pakai nombor 7 tidak perform ketika menyarung jersey tersebut. Dan Alexis Sanchez tidak terkecuali juga. Antara pemain yang kita harapkan untuk perform, kita bayar gaji dia mahal gila, rasa lebih kurang 350,000 pound seminggu, tapi malang dia tak perform ataupun tidak memberi apa-apa impak sangat sepanjang berada dekat Man United. Dan dia berada di Man United hanya untuk 18 bulan sahaja. Dan sepanjang 18 bulan tu, dia menjaringkan 3 gol je. Memang tak seperti Alexis Sanchez yang kita kenal semasa dekat Arsenal. Tak tahu apa yang terjadi, dan disebabkan dia punya performance yang agak teruk ketika itu, dia pun dipindahkan secara pinjaman ke Inter Milan pada 2020. So itu dia Alexis Sanchez di tempat yang ketiga. Alright, sebelum aku pergi kepada nombor 2, sekiranya korang suka dengan video ini so far, make sure korang tekan butang like dan share. Alright, like dan share. Aku minta bantuan korang untuk support aku punya video ini dengan tekan butang like dan share. Okay, so kita teruskan dengan nombor 2. Nombor 2, kita ada seorang pemain daripada Argentina yang dibeli pada era Sir Alex Ferguson, iaitu Juan Sebastian Veron. Okay, si botak ni Alex Ferguson beli dengan harga yang agak mahal juga pada tu. Pada 2001, Veron menyertai Man United dengan nilai sebanyak 28 juta pound daripada Lazio. Okay, 28 juta pound pada ketika itu sangat besar guys. Okay, sangat-sangat besar. Dia macam lebih kurang 70 ke 80 juta pound sekarang punya harga lah. Aku rasa lah mungkin lebih tinggi. Okay, so 28 juta pound pada 2001 adalah satu nilai yang agak besar. Dan Ferguson waktu tu dia beli sebab nak jadikan backup kepada Scholes dan juga Roy Keane. Kita tahulah, dua player ni memang tengah meletup-letup dan tak ada midfield yang lebih baik daripada dua player ni. Jadi Veron merupakan antara satu pemain yang boleh menjadi backup kepada mereka berdua. Tapi kesiannya, Veron yang ketika bermain dekat Lazio, korang tahulah Liga Itali macam mana, permainan dia adalah lebih slow sikit, tak seperti di England yang lebih fizikal. Jadi Veron gagal untuk memberikan impak ataupun gagal adapt dengan permainan di England. Dan ketika berada di Man United, dia hanya menjaringkan 7 gol daripada 57 perlawanan. Dan selepas 2 tahun, dia berpindah ke Chelsea dengan nilai pembelian sebanyak 15 juta pound, kerugian sebanyak 13 juta pound selepas 2 tahun. Kalau kita tengok so far daripada pembelian nombor 7 sampai nombor 2 ni, kebanyakan pemain-pemain yang kita beli semua akan dijual dengan kadar rugi. Kita tak pernah berjual dengan kadar yang untung. Tak pernah untung. Okay, untuk player-player flop ni selalu mesti rugi punya. Dan ini menyebabkan satu lagi kerugian yang berlaku dan paling besar untuk pemain yang terletak di tempat pertama. Okey, sebelum aku mulakan aku punya nombor 1, aku nak korang komen, siapakah korang rasa nombor 1 untuk aku punya senarai ini. Alright, pemain ini antara pemain yang dikenali ramai, pernah bermain semasa fasa Alex Ferguson dan juga pernah kembali ketika era Jose Mourinho. Siapa lagi kalau tak bukan Paul Pogba. Paul Pogba kita pernah lepaskan secara percuma ketika zaman Alex Ferguson, di mana dia menyertai Juventus selepas dia gagal untuk break into Man United punya first team. Dan juga ketika itu dia punya agent, super agent yang telah meninggal dunia, iaitu Mino Raiola. Ramai tahu Mino Raiola adalah seorang agent yang agak bising juga, agak lantang juga mempertahankan pemain-pemain dia. Jadi hubungan Mino Raiola dengan Ferguson ni agak keruh jugalah. Sampaikan Alex Ferguson pernah beritahu dekat dalam dia punya autobiografi dia, dia ada 2 agent yang dia tak suka.
dan salah satunya adalah Mino Raiola. Itu menyebabkan Raiola yang mewakili Pogba menasihatkan Pogba untuk keluar daripada Man United. Yang kita tahu, Pogba merupakan antara prodigy yang terbaik ketika itu. Tapi sayangnya, Pogba yang terikat dengan ejen dia mengikut nasihat Mino Raiola untuk berpindah ke Juventus secara percuma. Dan kita tahu, Pogba semasa dekat Juve memang perform gila. Memang perform gila sebab dia ada Pirlo dekat belakang dia untuk berikan dia lebih banyak freedom untuk menunjukkan dia apa yang dia boleh lakukan. Dan selepas itu, disebabkan dia performance yang meletup-letup tu, pada 2016 Jose Mourinho membeli Pogba untuk kembali ke Man United, dan nilai pembelian ni adalah rekod pembelian tertinggi untuk Man United pada ketika itu, iaitu dengan 89 juta pound. Dan semua fans waktu tu memang #Pogba memang viral gila kan. Dan kita semua berharap Pogba akan memberi impak serta-merta untuk skuad Man United. Tetapi malangnya, sepanjang 6 tahun kerjaya Pogba dekat Man United, kita dapat nampak ada beberapa performance Pogba yang kita tahu memang high quality punya performance, tapi sayangnya Pogba tak konsisten. Itu masalah dia. Dia tak konsisten. Dan dia juga ada membuat kesilapan-kesilapan yang memberikan tekanan kepada skuad. Dan kita ada satu period tu, fans semua berharap untuk Pogba dikeluarkan daripada Man United. Dan dia juga antara pemain yang dituduh mencetuskan drama di kalangan pemain-pemain, yang dia ada hubungan yang tak baik dengan Mourinho dan menyebabkan Mourinho dikeluarkan ataupun dipecat daripada menjadi manager. Sebab kita tahu, nampak performance dia semasa Mourinho jadi manager dan selepas oleh Gunnar Solskjaer menjadi manager, berbeza. Memang nampak berbeza. Dan ketika penghujung kerjaya dia di Man United bersama dengan Ole, dia dah mula mengalami beberapa siri kecederaan. Dan sampai sekarang, Pogba pun masih injured. Masih lagi, walaupun dah berpindah ke Juve, sekejap je dia main untuk Juve, lepas tu dia injured balik untuk tempoh yang lama dan menyebabkan dia miss World Cup yang baru-baru ini. Dan sepanjang dia berada di Man United, dia berjaya merangkul Piala EFL, yang aku ingat lagi waktu tu last minute dijaringkan oleh Jesse Lingard. Dan juga dia berjaya memenangi Europa League bersama Jose Mourinho. So itulah dia mengenai Paul Pogba yang kita beli sebanyak 89 juta pound dan kita lepaskan dia secara free saja 6 tahun kemudian. So aku berharap selepas ini tak ada lagi midfield yang kita beli dengan harga gila-gila ni untuk kita lepaskan secara percuma ataupun kita lepaskan secara yang lebih murah ataupun jauh lebih rahmah harga dia daripada harga yang kita beli. Okay, so dan sekiranya korang ada pendapat ataupun apa-apa korang nak komen mengenai video ni, make sure korang komen dekat bawah. Okay, so itu saja untuk kali ini. Sekiranya korang suka, make sure korang tekan butang like, share dan subscribe, dan I'll see you in the next one. Bye bye.